Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya alaqqu fi a'yunikum minasy sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahu al-Bukhari wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya kamu mengerjakan perbuatan yang pada pandangan kamu ianya lebih halus daripada rambut. La ta'maluna a'malan. Sebut perbuatan di sini adalah perbuatan dosa. Yang kecil ataupun yang besar. Hiya aduqqu a'yunikum. Kamu tengok perbuatan dosa itu pada pandangan kamu minasya'ari, macam rambut, sehelai rambut. Agak-agak rambut tu, kalau di sini batas kapit ni kita perasan enggak? Enggak perasan kan? Nanti kalau kita sujud melekat di dahi baru kita perasan. Itu pun orang kasih tahu. Tak menunjukkan bahawa selai rambut tu nipis bah, halus bah. Jadi Nabi sebut, kamu buat satu amalan, iaitu amalan yang dosa ni, pada pandangan kamu benda tu remeh bah, ringan. Orang bilang, enggak apa bah, aku buat ni nanti lepasnya aku tobat lah. Kan. Dosa tu kita pandang kecil. Dosa kecil kita pandang kecil, dosa besar pun kita pandang kecil. Maknanya kalau dia buat tu dia tak rasa berdosa, ni lagi bahaya. Kalau dia buat dosa, dia tak rasa dia buat dosa, itu lagi bahaya. Lagi bahaya bila dia buat dosa tu rasa nikmat. Ni lagi bahaya. Jadi Nabi kata, kalau kamu buat satu amalan yang tidak baik, dosa sebagainya, dan kamu pandang amalan dosa tu kecil, kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata Anas, kami bila mana zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengira perbuatan itu, perbuatan apa? Perbuatan dosa yang kecil, kamu lihat kecil itu. Masa zaman kami bersama dengan Nabi SAW, dia kata perkara-perkara itu adalah mencelakakan ataupun membinasakan. Maknanya dosa kecil itu dipandang besar sebab ianya membawa kepada kebinasaan. Itulah tuan-tuan, kita jangan kita rasa benda dosa kecil ni lah, kecil macam itu, pasti kita taubat dah, istighfar, selesai dah. Itulah kadang-kadang ialah kita muhasabah diri lah. Keadaan sedemikianlah kita tak rasa. Kita rasa bahawa kita buat dosa kecil ini, kita rasa, apatah lagi dia sudah rasa biasa. Ada satu istilah sekarang ni orang panggil apa? Menormalisasikan sesuatu perkara yang salah, satu perkara yang dosa, membiasakan satu perkara yang dosa. Contohnya rasuah, kan? Rasuah dia sudah perkara biasa sekarang ni. Apapun istilah dia, kalau tanya SPRM, kadang-kadang jemput tuan-tuan SPRM, dia datang ke pejabat ceramah, disebut apa dia rasuah. Rasuah ni adalah pada pengetahuan kita memberi
kau buat okey, beri gitu kan. Tapi rupanya banyak lagi istilah-istilah kebelakangan ni. Minyak pelincir, apalagi ada minyak kopi-kopi, di kopi-kopi, apalagi minyak di bawah meja. Ada satu lagi dia punya istilah ni. Apa dah? Pelincir. Itu biasa. Ada satu lagi dia punya, saya pun lupa dah yang dia sebut ni. Kita pun jarang dengar. Tapi kalau kaki Rasulullah memang dia dengar dah hal tu. Kopi-kopi biasa. Itu istilah biasa. Dia sekarang ni tuan-tuan, zaman kita ni membiasakan benda yang haram. Macamnya contohnya apalah sekarang ni kan, apa-apa pun benda program maksiat, program lagu, jemput artis entah apa daripada luar masuk ke dalam Malaysia. Dia tak rasa berdosa. Artis tu pula duk sokong apa? Duk sokong LGBT lagi. Kita sebagai orang Islam tak rasa lah. Kalau baca hadis ni tuan-tuan, gerun kita. Kita tak rasa. Padulilah. Kita rasa lantaklah orang. Tapi kalau kita tak rasa, dosa itu kan? Ataupun dia kata biasalah, dia kata kalau rasa biasa benda berdosa, ini bahaya. Sedangkan kata Anas radhiyallahu anhu, kami masa zaman Rasulullah, benda sedikit ni lah bagi mereka sudah menjadi dosa besar yang membinasakan. Tak apalah, itu sahabat Nabi. Tuan-tuan, kita nak tiru siapa lagi kalau bukan sahabat Nabi, dan kalau bukan Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga disebut Al-Mubiqat sebagai Al-Muhlikat. Al-Mubiqat dalam hadis ni ialah Al-Muhlikat, iaitu perkara-perkara yang membinasakan. Jadi apa pengajaran daripada hadis ini? Pengajarannya yang pertama, memandang ringan terhadap dosa-dosa kecil menunjukkan seseorang itu kurang takut kepada Allah. Lebih-lebih lagi memandang ringan terhadap dosa besar. Maknanya kalau kau pandang ringan dosa kecil ini, menunjukkan bahawa kau ni kurang takut, bukan tak takut, tapi kurang takutmu kepada Allah. Tapi kalau dosa besar kita pandang biasa, maknanya tak ada rasa takut dalam diri kepada Allah. Itulah tuan-tuan, kalaulah satu perkara perbuatan dosa besar yang dilakukan langsung tiada rasa dalam diri kita, ini kita risau. Di mana yang kita selama ni dicari takwa. Baru tadi Jumaat diperingatkan oleh khatib, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bukan sekadar seru, tetapi bagi tahu apa tu takwa. Buat segala Allah Ta'ala perintahkan, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu takwa. Kan? Mencuri, apalagi apa-apa aja yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tinggal. Yang kedua, orang yang paling mengenal Allah selepas para Nabi dan Rasul alaihimussalam dan paling wara' dan takwa ialah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkara yang dianggap remeh oleh generasi selepas mereka adalah perkara yang sangat besar pada anggapan mereka,
kerana sempurna pengetahuan mereka terhadap Allah. Kan? Yalah, zaman yang paling baik adalah zaman Nabi SAW dan dituruti oleh zaman para sahabat. Tengok zaman para sahabat ni, dosa kecil dianggap perkara besar, perkara berat. Lepas daripada zaman sahabat, khususnya zaman kita lah kan, Nabi sebut, kamu akan melihat ramai yang meremehkan tentang dosa kecil. Ada satu kata pepatah, jangan kamu meremehkan kecilnya suatu kebaikan. Boleh jadi kebaikan itu menjadi asbab masuk dalam syurga. Dan jangan kamu meremehkan suatu perkara yang dosa kecil boleh menjadi asbab dosa itu masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillah. Kita pakai usahalah tuan-tuan. Apa-apa perkara yang ialah dosa kecil, kita bincang dosa kecil ni. Dosa besar tu satu hal. Bila kita jaga dan kita ambil berat tentang dosa kecil, insya-Allah kita akan terhindar daripada dosa besar. Itu namanya orang yang wara'. Lain daripada yang tu, kata Imam Al-Ghazali, disebut oleh Imam Al-Nawawi. Dia kata, siapakah orang yang wara' ini? Orang yang wara' ini iaitu mereka yang menjauhkan perkara-perkara yang syubhat. Perkara syubhat, berapa perkara syubhat? Yang tak tahu halalkah haram. Halalkah haram kah ini? Tak tahu hukumnya. Itu perkara syubhat. Maka orang yang wara' dia akan menjauhkan perkara syubhat. Dan orang yang menjauhkan perkara syubhat, sudah pasti mereka ini lagi jauh daripada perkara haram. Tapi kalau mereka ini mendekati perkara syubhat, lambat laun dia akan terjerumus dalam perkara haram. Berat kata berat juga muamal ni kan, tapi kena usahalah, pakak-pakak usaha kan, pakak beramal. Jangan sampai kita ni itulah kata rasa siuk melakukan dosa. Tak rasa perkara tu dosa, tapi kita rasa siuk pula buat. Wa na'udzubillah. Dan yang ketiga, ada perkara yang dianggap mudah oleh setengah orang, sedangkan perkara itu dipandang berat dan mencelakakan oleh para sahabat di zaman Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa perkara dosa yang kita pandangnya remeh? Banyak, tuan-tuan. Zaman kita ni sangat banyak hal berkaitan dengan aurat. Kadang bukan setakat remeh, siap berhujah lagi. Ustaz, aku kalau pun tak bertudung tapi aku sembahyang bah. Macam betul bah dia punya hujah tu kan. Dia kata, Ustaz, walaupun aku pakai seluar pendek, dia bilang, tapi aku sembahyang juga bah. Tak boleh hujah begitu. Biarlah, kita pun kadang berhadapan dengan orang begitu. Tak terus-teruslah kita blame dia. Nah, segi sudut uslubul dakwah dia tu adalah cara dia kan. Tak betul tu begitu bosku. Kasih ayat-ayat gitu kan. Jadi itulah. Sekarang ni orang mendedahkan aurat, tuan-tuan, bukan sekadar di depan mata kita, maknanya di secara fizikal begini. Kita ada media sosial kan, Facebooknya, apalagi TikToknya, apa-apalah
Kadang-kadang buat live tu tidak rasa berdosa, tak tunjuk macam-macam. Nak menjual produk saja pun, tapi dia pergi berniaga, ya Allah, tunjuk aurat dan sebagainya, tu tak boleh. Tak boleh. Nak jual produk sila, tapi janganlah sampai kita nak mendedahkan aurat. Itu yang tak boleh. Tapi sekarang ni oleh kerana banyak yang buat begitu, dan sampai satu tahap kita tengok tu pun sudah rasa tak berdosa. Biasa kan? Jadi biasa. Ya Allah, tu kita takut apa yang Sayyidina Anas radhiyallahu anhu nyatakan, yang Nabi sebut gini. Dia kata ramai kamu akan lihat orang yang buat amalan dosa ni, dosa kecil ni, dia pandang remeh. Dia pandang remeh. Bahkan kalau zaman sahabat, perkara itulah dia anggap besar, lalu itulah perkara itu yang mencelakakan, membinasakan. Kenapa sebut celaka? Dosa ni tuan-tuan, dia membinasakan, mencelakakan. Kan? Bila kemungkaran banyak, dosa banyak tuan-tuan, Allah akan datangkan azab. Itu dia punya, orang kata sunnatullah macam begitu. Cuma azab tu sama ada berat ataupun ringan. Hari ini heboh satu Malaysia. Kenapa? Suasana panas. Saya tak pastilah hari itu saya balik di Kelantan, beraya di Kelantan. 1 minggu di sana. Ya Allah, panasnya luar biasa, tuan-tuan. Kita di Sabah barangkali hari itu panas sudah rasa. Yang masa hari 21 hari bulan tu pun rasa panas sudah tu. Tapi di sana orang bilang kalau mandi pun berpeluh lagi panas. Sampai sekarang ni ada tempat-tempat kalaulah suhu sampai meningkat kepada 37 darjah Celsius, boleh diumumkan darurat. Tapi tak sampai lagi lah. Tanya kawan-kawannya, dia kata 34, okey lagi lah. Dia tunjuk apa? Tuan-tuan, saya saja kan ni, Allah turunkan ni saja kah? Kita jangan kata panas. Baru kemarin blackout. Baru kemarin blackout. Kemarin saya ikutnya hari Jumaat, Khamis, Rabu kan blackout tu kan. Mau pergi kuliah di Al-Hilal, tengok blackout, cancel. Mujurlah di Kepayan tu tak blackout tempat saya. Tapi rata-rata sini kata blackout. Itu pun ramai sudah yang mengawas. Kan? Allah baru uji yang itu. Bayangkan juga tuan-tuan. Sudah habis SSB lah jadi sasaran kan. Macam-macam kesiannya SSB. Tapi apa boleh buat kan? Itulah itu. Dan tuan-tuan, nak cerita, itu satu hal. Krisis air lagi. Kita dengar mana krisis air di Kedah, krisis air di Kelantan, krisis air Selangor pun krisis air. Di Sabah saya di rumah tuan-tuan 24 jam ada air. 2 minggu ni, minggu lepas dia ada air tu tengah malam pukul 3 pagi baru ada. Pukul 8 pagi tidak ada balik. Seminggu ni mujur ada stok air. Itu pun setiap air mineral. Tuan-tuan, apa pun kita kena mikir secara ialah itu satu soal pentadbiran teknikal apa sebab itu satu hal lah. Tapi tuan-tuan, apapun ujian datang ni, azab yang datang ni adalah daripada kita sendiri. Melakukan satu perkara yang Allah Ta'ala murka, sudah pasti ianya mengundang azab Allah.
Itu sifirnya begitu. Itulah sedaya mungkin kita jangan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala marah lalu mendatangkan kemurkaannya kepada kita. Sedaya mungkin mengikut posisi kita masing-masing. Hari ini kita dengar isu berkaitan dengan kedatangan kumpulan mana, crowd play apa kan nama dia, crowd play kan, dah tahu lah sebut macam mana kan. Kita pun study ni apa kumpulan ni kan, yang orang duk bantah, orang agamawan duk bantah sekarang ni kan, apa benda ni? Rupanya kumpulan yang menyokong LGBT. Kita terhegeh-hegeh lagi, ahlan wa sahlan. Kita pula menyokong lagi. Tuan dirahmati Allah, jangan. Cukup pengajaran yang Allah bagi kita, berbagai azab yang kita ada, ujian, musibah, isu, macam-macam isu lah. Kita kalau tak kembali untuk buat satu perkara yang mendatangkan kesukaan kepada Allah Ta'ala, selagi itulah kita akan terus ditimpa pelbagai musibah dan azab. Azab ni tuan-tuan bukan tunggu akhirat, dunia pun Allah Ta'ala dah rasakan kita. Kadang-kadang azab tu datang kepada kita, pada keluarga kita. Rasa kesempitan hidup, kesusahan nak cari makan kan? Azab lah tu. Tapi kalau kita tak kembali kepada Allah, kita akan terus merasa sedemikian. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ni jangan duk pandang dosa kecil tu kecil. Kita pakai muhasabah lah kan, pakai muhasabah. Sebab inilah Nabi bagi peringatan pada kita. Okey, selesai hadis tersebut. Hadis